Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi di Bernama TV dan sudah pastilah kita akan terus bercakap tentang belanjawan 2024 Malaysia Madani dan topik yang menjadi pilihan kita ialah merealisasi belanjawan 2024 Malaysia Madani dan kita ada dua tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan perkara ini dan kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Dr. Madeline Burma iaitu Fellow di Akademi Sains Malaysia. Jadi Datuk apa khabar? Khabar baik. Terima kasih menjemput saya. Ini isu yang boleh kita anggap macam kacang lah untuk Datuk. Taklah kacang. Okey, kita juga ada seorang lagi tetamu yang lama sebenarnya tidak bersama kita. Jadi selamat datang semula kepada yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir iaitu pengurus kanan di penyelidikan di Institut Darul Ihsan ataupun IDE. Ya, betul ya. IDE. Jadi Khairul apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dan mungkin ialah bila kita bercakap tentang belanjawan 2024 ni ramai sebenarnya sudah pun mengetahui dan tentulah kita juga mendengar pelbagai komen, pelbagai pandangan, pelbagai pendapat yang dilontarkan oleh pelbagai pihak dan sudah pastilah kita ingin juga mendapat pandangan daripada kedua-dua tetamu yang berada bersama saya di program ini. Dan saya ingatkan juga kepada anda yang sedang bersama kami di program ini, anda juga sebenarnya kami beri ruang dan juga peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan satu lagi talian di 0326979768. Baik, saya ingin mulakan dulu bersama dengan pakar ekonomi kita lah Datuk Dr. Madeline Burma dan saya percayalah Datuk juga telah pun mengikuti tentang apa yang telah pun disentuh dalam belanjawan 2024 oleh Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Keuangan pada hari Jumaat yang lalu. Tetapi secara generalnya bagaimana Datuk melihat tentang belanjawan 2024 ini? Terima kasih Datuk Syarkawi kerana menjemput saya untuk berkongsi pandangan. Saya pada ketika itu sedang berlegar di Sarawak dekat Rumah Panjang sedang membuat research dan juga jadi nak mengatakan kesempatan tu tapi saya sempatlah mendengar sebab saya nak dengar bahagian Sabah Sarawak ni sebenarnya. Yang itu memang tertunggu-tunggulah. Untuk sebagai permulaan apa yang saya suka dan mungkin apa yang saya harapkan tapi tak tercapai lah. Yang saya kami memang mengharapkan satu bajet yang bersifat expansionary iaitu pengembangan. Ya, maksudnya di sini perbelanjaannya memang tinggi ya. Sebab memang dalam ada orang yang berkata kalau dalam kekhawatiran keadaan ekonomi semasa yang begitu ada yang mengata jangan-jangan bajet kali ini dia akan menguncup ya kecil. Tapi nampak gaya dia mengembang, dia ada satu kebaikan dia. Tetapi yang saya agak terkilan sedikit perbelanjaan dia kan ada dua, satu mengurus, satu ialah untuk pembangunan. Jadi pembangunan tu nampak kecil lah, menguncup sedikit ya. Dan ramai juga yang bercerita tentang tu. Dan yang satu lagi yang saya tertarik ialah tentang usaha ke arah bagaimana nak memacu ekonomi kita. Sebab dari dulu saya memang bagi saya ini sangat penting ya sebab dalam kita nak rasionalisasi subsidi lah, cerita banyak tentang tu. Tapi bagaimana nak mencapai pertumbuhan ekonomi dan pada masa yang sama mengagihkan ekonomi itu supaya lebih saksama. So nantilah kita bincang lebih mendalam. Sebelum itu, saya dapatkan pandangan rakan kita Encik Khairul. Satu lagi persoalan jugalah. Kita tahu bahawa ialah macam Datuk sebut sendirilah bahawa belanjawan ini dibentangkan dalam senario ekonomi yang begitu mencabar sebenarnya dan kita tak tahu apa yang akan berlaku. Tetapi apakah Datuk merasa yakin bahawa mungkin apa yang dibentangkan oleh Amat Berhormat Datuk Seri Anwar melalui belanjawan 2024 ini akan dapat menepati sasaran dan juga tema yang dipilih iaitu reformasi ekonomi memperkasa rakyat? Mungkin ada sebahagian tu memang kita melihat sudah ada put in place ya sebab kita kena lapikkan dia dengan rancangan Malaysia ke-12 dan juga midterm review tu yang kita dah dengar sebelum ini. Jadi yang penting bagi saya ada komitmen ke arah itu dan ini ditunjukkan di dalam bajet ini. Cuma mungkin asas cukai tu nanti yang agak sukar sebab ini bukan cerita yang mudah tau. Bagi pemerintah memang seronoklah kita nak naikkan cukai
bukan supaya hasil bertambah, tapi yang menjeritnya rakyat. Sebab akhirnya rakyat yang akan merasa terkesan oleh itu. Begitu juga dengan subsidi. Memang bunyi dia kita nak menstrukturkan semula tu memang bunyi dari segi ilmiahnya menarik. Especially bila kita bercakap tentang subsidi bersasar. Betul. Memang penjimatannya banyak kalau betul dilakukan. Tapi masalahnya yang akan terkesan oleh itu ialah yang peringkat yang paling ada orang kata B60 dah sekarang kan. Jadi itu yang kita I don't think I want to be in a PM's position lah. Bukan benda yang mudah untuk mengimbangi dua perkara ini. Barangkali Tuan Khairul, anda juga pastinya ada pandangan yang tersendiri lah bila kita sebut tentang merealisasi belanjawan 2024 Malaysia Madani. Apa yang ingin anda sampaikan? Pertamanya saya setuju dengan pandangan Prof Datuk tadi apabila kita melihat bahawa belanjawan kepada kali ini dia adalah satu ekor kepada tiga perkara asal lah. Pertama, belanjawan 2023 yang baru saja dibentangkan pada Februari. Kemudian PM telah bentangkan juga Dasar Ekonomi Malaysia Madani dan disusuli dengan RMK 12 dan unjuran suku tahun. Itu semuanya harus dilihat sebagai satu ekosistem ekonomi yang berkait dengan belanjawan pada kali ini. Mungkin pada kali ini sifatnya agak menyeluruh full force dengan komitmen kerajaan perpaduan ingin menggerakkan Malaysia, khususnya apabila kita berdepan dengan isu-isu yang politik yang telah selesai lah. Maksud saya isu pemilihan, kemudian PRU negeri. Jadi nampak sekarang ini bergerak kepada pemacuan ekonomi yang harus dirangsang segera. Jadi pada saya tiga tumpuan utama belanjawan itu cukup penting lah, tentang tata kelola yang baik berintegriti, penstrukturan ekonomi, dan yang paling penting yang ketiga ialah mengangkat darjat hidup rakyat. Ini tiga perkara ini saya ingat antara komponen utama yang cuba dibawa, diselami, dan ianya diteraskan dengan beberapa isu pokok. Antaranya soal integriti, soal pengurusan ekonomi. Jadi yang ini yang saya fikir antara perkara-perkara penting yang nampak diberi sedikit tumpuan oleh Yang Buat PM. Saya juga nak dapat pandangan Khairul. Satu lagi persoalan yang menarik jugalah. Kalau kita mengikuti tentang pembentangan belanjawan 2024 itu, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar menyebut tentang istilah 3C dan juga 4S itu. Apa yang dimaksudkan sebenarnya? Okey, yang itu saya rasa amat menarik kerana kita harus melihat bahawa kita berdepan dengan ekonomi zaman sukar. Jadi itu sebabnya dalam belanjawan ini, Datuk Seri Anwar memulakannya dengan membuat sedikit imbasan tentang cabaran kita. Dan cabaran yang dimaksudkan di sini adalah tentang cabaran pasca normal yang selalu dia sebutkan. Apa itu post normal times. Dalam future study, kita ada satu istilah post normal time. Bagaimana kita bergerak dengan beberapa cabaran-cabaran penting. Sebagai contohnya, antara yang dicirikan dalam zaman pasca normal, cabaran kita ekonomi dalam keadaan sekarang ini seperti 3C. Bermaksud chaos, keberantakan, kemudian kita ada complexity, kerumitan, dan contradiction, pertentangan. Ini dalam aspek kita selalu berlaku ini. 4S pula melambangkan soal bagaimana speed, laju. Kita informasi, penggunaan digital dan sebagainya cukup laju sekarang ini. Dan skop, cakupan, perkara yang besar boleh jadi kecil, kecil boleh besar, perkara yang di hujung dunia akan cepat mempengaruhi apa yang berlaku di Malaysia. Dan juga scale, skala dan simultaneity, keserentakan. Kadang-kadang semua ini berlaku secara keseluruhan. Cuma yang menjadi pentingnya sini, yang cuba dibawa oleh Perdana Menteri ialah bagaimana kita mengurusnya. Jadi soal menguruskan cabaran ini amat penting dalam konteks kita pada hari ini, yang harus kita lihat secara makro dan mikronya. Dan mengurus cabaran ini pastinya memerlukan komitmen semua pihak, dan ia melalui satu proses ekosistem yang saya fikir melibatkan pelbagai pihak lah. Pihak agensi kerajaan, kaki tangan awam, swasta dan malah masyarakat sivil. Ini satu perkara yang harus kita uruskan dengan wajar dan baik.
Okey, Datuk Dr. Badulin, kalau kita ikuti tentang pembentangan belanjawan 2024 ini, peruntukan yang diberikan juga merupakan peruntukan terbesar dalam sejarah belanjawan di negara kita setakat inilah, iaitu keseluruhannya 393.8 bilion ringgit. Tetapi saya nak bangkitkan satu persoalan kerana Datuk pun menyentuh sebagai anak Sarawak khususnya lah. Sarawak diberi 5 ataupun diperuntukkan 5.8 bilion ringgit. Sementara Sabah pula mendapat 6.6 bilion ringgit. Dan ini mungkin satu peningkatan walaupun tak banyak sebenarnya daripada kenyataannya dikeluarkan oleh orang Sarawak sendirilah, lebih kurang 1 bilion lebih daripada bajet yang lalu. Tapi apakah itu sebenarnya menggembirakan anak-anak Sarawak, rakyat Sarawak? Ini menarik ya. Sebab selalunya macam kalau apabila bajet keluar, itu yang sering menjadi dia dah jadi macam klise pula dah. Dan bila dah jadi klise itu orang dah menjangkakan sebab selalunya diambilkan ia menjadi peratusan daripada development expenditure. So sekitar 1% sajalah, agak kecil ya. Tetapi bagi saya yang penting di sini ialah ada usaha ke arah merealisasikan perjanjian MA63 itu bagi saya sangat penting, dan juga kita melihat bagaimana memang itu peruntukan itu memang banyak tu, tetapi itu yang memang dihaskan. Tapi ada juga projek-projek lain yang macam kita tengok Pen Borneo-nya di Sabah yang akan diteruskan, Sarawak, Sabah Link Road dan sebagainya. Itu selain daripada apa yang kita dengar itu. Tapi yang satu lagi yang mungkin tidak disentuh banyak sebelum ini, iaitu they call it special grant tu. Yang dijanjikan semasa MA63 dulu, iaitu ia perlu dinilai semula setiap tahun. Pada ketika itu dia hanya 19 juta. So kali ini kita melihat bagaimana Yang Berhormat Perdana Menteri telah menaikkan peruntukan itu ke 300 juta untuk Sabah dan juga untuk Sarawak. Itu memang peningkatan yang tinggi. Dari segi jumlah tu, bagi saya memanglah kalau nak tanya, tak ada siapa yang akan kata. Banyak mana pun. Banyak mana mesti semua kata. Tapi yang penting tu, the commitment tu yang penting. Sebab sebenarnya kalau dalam perjanjian itu, memang dikatakan dia perlu ada di-review setiap tahun. Tapi rupanya selama ini, adalah orang tu terlupa. Perdana-Perdana Menteri sebelum ini, ahli politik mungkin. Kan orang Melayu dah lupa, orang bantah kan. So, jadi maknanya ada sedikit. Jadi kali ini kita melihat 300 million, 300 juta diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak. So jadi bagi saya komitmen tu penting. Nilai tu ialah satu, sampai bila-bila memang kita tak akan merasa gembira. Kalau kita tanya Selangor, bukan main lagi Selangor kata kami menyumbang berapa banyak kepada keluaran dalam negara kasar. Tetapi tengok peruntukan kepada negeri Selangor. So cerita ini saya rasa kita kena ubah sedikit lah, sampai bila-bila kita kena tak boleh lagi guna argument tu lah. Mana yang ada kita uruskan ekonomi kita dengan baik. Kalau boleh ditambah, memang kita sukalah nak ditambahkan. Okey, menarik. Saya juga nak dapat pandangan Tuan Khairul lah. Ialah kalau kita nak memperincikan setiap apa yang akan direalisasikan dalam belanjawan 2024 ini adalah mustahil dalam masa 1 jam ini. Tetapi secara ikhlasnya lah Tuan Khairul, apa yang Tuan Khairul melihat sebenarnya perkara-perkara yang dicadangkan dalam belanjawan 2024 ini dan akan dilaksanakan nanti, yang mungkin betul-betul akan memberi manfaat dan juga faedah terutamanya kepada rakyat jelata yang sedang menghadapi satu kesukaran hidup ataupun cara hidup yang begitu mencabar ketika ini disebabkan oleh keadaan ekonomi yang tidak menentu dan sebagainya. Jadi apa pandangan Tuan Khairul dalam isu ini? Saya melihat bahawa ada beberapa perkara yang menarik yang kalau kita lihat dalam dalam belanjawan pada kali ini. Antaranya seperti soal subsidi bersasar. Walaupun dia ada kesan, tapi kita harus mengurus sebenarnya ekonomi itu untuk sampai kepada poket rakyat yang di bawah sana. Jadi dalam hal ini kita lihat bahawa banyak inisiatif-inisiatif yang dibuatlah dengan pengurusan ekonomi, pengurusan subsidi bersasar ni, walaupun tidak diperincikan, Prof, belum diperincikan lagi kan, belum diperincikan, tetapi ianya mungkin akan memberi kesan positif dan negatif, walaupun ada suara-suara
golongan T20 apa tu M40 mungkin sedikit terjejas. Tapi itulah saya merasakan bahawa ekosistem ekonomi itu harus dilihat dengan lebih menyeluruh. Kemudian yang keduanya adalah mengurus inisiatif-inisiatif yang diberi kepada pesawar, kepada golongan-golongan yang ada keperluan. Dan termasuk juga komitmen apabila Datuk gambaran yang diberikan oleh PM adalah business is not as usual. Kita perlu ada sedikit perubahan dalam kita bergerak, khususnya di peringkat kaki tangan awam untuk lebih agresif, lebih bersifat progresif, melihat apa isu-isu yang di bawah sana supaya apa yang diwar-warkan ketika belanjawan tu dapat turun ke bawah. Kadang-kadang yang masalahnya Prof sampai tahun depan tak semua 100% dapat disampaikan ke bawah. Ada percentage yang kadang ada ketirisan ataupun pelaksanaan itu lambat dan sebagainya. Yang ini harus kita segera dan percepatkan. Kerana saya setuju tadi bahawa ianya harus bertahap dan sebagainya, tetapi memerlukan komitmen sedemikian. Jadi dalam hal ini rakyat dia hendak melihat suatu perkara yang real, khususnya di depan mata dia, apa bantuan yang boleh dibuat, apa perkara yang diperlu. Sebagai contoh, gig ekonomi ada sedikit penambahan dengan memberi ruang kepada anak-anak muda dan sebagainya. Startup pun begitu ya. Sebab bila saya berbincang dengan anak-anak muda startup, mereka tidak mahu bergantung dengan tawaran-tawaran pinjaman, tapi dia lebih mahu kepada suntikan modal. Syarikat-syarikat besar dapat membantu mereka secara harian atau untuk membuat suntikan modal untuk membawa mereka ke depan. Jadi unsur-unsur kerjasama ini oleh semua pihak ni, saya fikir seperti yang saya lontarkan daripada awal tadi, harus dilihat dengan lebih efektif, dan juga harus ditumpukan prosesnya supaya ia lebih cepat jatuh kesannya kepada rakyat di bawah. Ya. Saya juga nak dapat pandangan Datuk Dr. Marilyn. Selain daripada pakar ekonomi, Datuk juga merupakan seorang yang terlibat dalam dunia pendidikan di negara kita ini. Dan bila kita bercakap tentang peruntukan yang diberikan kepada sektor pendidikan, itu memanglah yang tertinggi sebenarnya. Jumlah keseluruhannya ialah 58.7 bilion ringgit. Dan sesuatu yang saya kira cukup penting dan menarik juga yang perlu diberi perhatian di sini adalah tentang ketegasan, keseriusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dan Kerajaan Madani sendiri dalam usaha untuk meningkatkan pendidikan yang bersifat profesional, terutamanya TVET itu sendiri. Apakah Datuk melihat ini satu langkah yang cukup baik sebenarnya? Bila kita lihat hampir sama tahun memang kerajaan memberi peruntukan yang sangat tinggi kepada di sektor sosial. Sektor sosial itu termasuk pendidikan dan kesihatan. Dan kita amat mengalu-alukan, dan kali ini kita lihat memang peruntukan yang begitu besar diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan. Cuma masalahnya masih lagi kata systemic problem tu masih lagi wujud walaupun ada orang yang berkata Perdana Menteri sibuk ataupun Menteri Pendidikan Yang Berhormat masih lagi sibuk dengan bilik air lah. Sebenarnya actually bagi saya itu kalau benda yang paling kecil pun kita tak boleh selesaikan, apatah lagi benda lebih besar. So janganlah bising sangat, nak marah sangat pasal tu. So saya berkesempatan ni, masa saya balik ni, saya pergi terjumpa seorang guru betul-betul di pedalaman Sarawak di sekolah menengah Pasin, diceritakan saya, iaitu entah berapa jam daripada ni, bukan luar bandar. Dia bercerita memang dia kata tiang tu ada tapi internet tak ada. Cerita internet ni sangat-sangat penting bagi kami di Sabah dengan Sarawak. Isu yang paling asas, bagaimana anak kita nak terdedah dengan perkara-perkara yang baru. So jadi dia punya kesenjangan tu terlalu luas, between the have and the have not. Iaitu maknanya kalau dulu ialah isu pendapatan. Tapi sekarang ialah of course kemudahan dan akses kepada maklumat. Jadi maknanya sekarang dalam abad yang akan datang, bagi saya pentingnya peruntukan itu digunakan untuk merapatkan kesenjangan itu, bukan saja dari segi fasiliti sekolah,
Tetapi yang kemudian gadget ini, rumah guru, ya ampun, kesian. Tapi ini bukan perkara yang tidak diketahui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Benda ini memang dah sedia maklum, tetapi memang kita perlu peruntukan yang tinggi. Nah, di sini persoalan dia. Nanti orang kata dia kata peruntukan tiap-tiap saban tahun memang dia yang paling tinggi. Tapi tengok the quality of our education, look at the quality of our schools and benda-benda begini. Tapi bagi saya, kita perlu ada kerjasama bukan sahaja daripada pihak kerajaan juga. Kalau macam di pedalaman di luar bandar itu, banyak syarikat-syarikat macam kami lah, balak tu. Apalah peranan yang boleh mereka mainkan. Bukan hanya sekadar kata, oh okey, ini semua tanggungjawab kerajaan. Kami dah bayar cukai, that's it. Saya rasa di sini perlunya yang macam disebut tadi kan, perlu adanya simbiosis antara sektor swasta, sektor awam, individual dan juga even rumah panjang tu sendiri. So perlu bekerjasama. Jangan sampai kadang-kadang bilik air pun yang boleh kita baiki, kita bekerjasama lah. We can't leave everything to the government. Itu lebih kepada persepsi saya. Memang dia tidak popular. Nanti orang kata, apa guna kita ada kerajaan kalau tidak dimanfaatkan. Tapi bagi saya, mana yang kita boleh bantu, kita bantu. Especially the private sector lah di luar-luar bandar, di pendalaman saya. Kesian tengok sekolah dia. Okey, bila kita sebut tentang persepsi, barangkali saya percaya Khairul juga ada pandangan ataupun persepsi yang tersendiri. Walaupun kita tahu bahawa peruntukan yang besar diberikan kepada Kementerian Pendidikan, tetapi cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Kementerian Pendidikan juga adalah besar sebenarnya, dan dikatakan mungkin sebahagian besar daripada peruntukan yang diberi akan diperolehi nanti sebahagian besarnya akan dibelanjakan sebagai perbelanjaan mengurus, terutamanya nak mencari guru-guru yang dikatakan berapa hampir 20,000 guru diperlukan sebenarnya kalau mau melicinkan sistem pendidikan di negara kita, memperbaiki sekolah-sekolah yang daif dan sebagainya macam Datuk bangkitkan tadi. Tapi mungkin anda ada pandangan tersendiri bila kita bercakap tentang penekanan terhadap sistem pendidikan negara. Investment kepada pendidikan ni ramai yang setuju Prof. Kita adalah satu perkara yang cukup penting. Dan malah ekosistem pendidikan bukan semata-mata pendidikan rendah tetapi juga pendidikan tinggi. Dia meliputi keseluruhan itu. Dan bila bercakap soal konteks pendidikan, dia tidak saja terhad kepada dia ada beberapa unsur. Kita ada unsur fizikal, sekolah, kemudahan pendidikan sebagainya. Kedua, kita juga ada unsur guru kan yang mengajar. Guru bukan semata-mata kita mengeluarkan guru, tetapi guru itu juga perlu dilatih. Latihan guru terutamanya berdepan dengan cabaran pasukan normal, cabaran yang mencabar sekarang ini. Dan ketiga, bagaimana sukatan pelajaran itu, kurikulum dan core kurikulum yang harus update sesuai dengan suasana yang ada. Jadi saya fikir perbelanjaan itu harus mencakupi pelbagai perkara yang disebutkan tadi. Tapi soal pendidikan ni tadi, saya setuju dengan perkataan simbiosis yang Prof sebut tadi. Dia tidak boleh hanya kita masyarakat atau rakyat meletakkan semata-mata semuanya kepada guru ataupun administratif pendidikan. Ia harus juga ada kesinambungan bantuan daripada penglibatan NGO, PIBG sebagai contohnya. Mereka yang berada di lingkungan sekolah harus diberdayakan. Konsep empowerment itu harus kita wujudkan. Dan kita harus juga memastikan pendidikan yang sedikit menyeluruh dan jangka panjang. Kenapa saya berfikir pengalaman sedikit Prof bila berada di negara-negara seperti UK dan sebagainya. Kadang-kadang bila mengajar contohnya tentang soal kebersihan satu bulan itu fokus je kebersihan, matematik bercakap pasal kebersihan, bahasa Melayu bercakap pasal kebersihan, sejarah itu pun diungkap untuk kebersihan. Jadi tidak seperti kadang-kadang dalam silibus kita, sukatan pelajaran kebersihan itu tiap-tiap subjek itu berbeza-beza. Ada yang awal tahun, hujung tahun, akhir tahun. Jadi confuse ada anak-anak kita kan. Jadi saya fikir ini mungkin penambahbaikan yang harus kita lihatlah dalam konteks pendidikan. Sebab bagi saya pendidikan ni tunjang. Kalau kita sekarang ni pun dah bermasalah dengan generasi COVID yang berdepan dengan online sistem Ndak tak ndak kita juga berdepan dengan masalah cabaran dunia digital. Anak-anak muda ni dah gegah dengan gadget dan sebagainya. Yang ini proses pendidikan tu harus
harus ada perubahan lah. Saya fikir bukan semata-mata soal fizikal. Fizikal tu ada untuk cushion proses pendidikan yang selesa, baik dan sebagainya. Tetapi penambahbaikan yang lain itu harus kita lihatlah dalam konteks pengajaran dan pembelajaran itu. Satu lagi kementerian Dr. Madeline ialah Kementerian Kesihatan. Ini mendapat peruntukan yang kedua terbesar dalam belanjawan 2024 ini. Tetapi kita faham banyak masalah sebenarnya bila kita sentuh tentang Kementerian Kesihatan sendiri. Ialah dari pengalaman saya sendiri, kita melihat bagaimana hospital-hospital kerajaan sudah pun terlalu sesak sebenarnya. Ada yang terpaksa letak katil di koridor dan sebagainya. Dan waktu untuk mendapat rawatan, waktu menunggu untuk mendapat rawatan pun begitu lama. Ini komplain ataupun rungutan yang disuarakan oleh rakyat. Jadi apakah mungkin Kementerian Kesihatan dengan peruntukan yang diberikan dalam belanjawan 2024 ini boleh melihat untuk mengatasi masalah ini, terutamanya untuk meramaikan lagi atau mengambil lebih ramai lagi doktor-doktor pakar yang diperlukan sebenarnya. Memang ya, kalau kita lihat ya, isu ini bukan isu baru, macam juga pendidikan tadi. Saban tahun kita bercerita tentang benda ini ataupun mendiskusi perkara ini, and then kita bercerita tentang doktor kontrak, and then itu belum lagi ada yang tidak mau dihantar ke Sabah Sarawak. Betul. Okay? So kadang-kadang the supply and demand dia tu pun menjadi masalah. Cuma kita ada sedikit kelebihan berbanding dengan mungkin ada setengah negara lain, ialah kita ada 2 tier kan. Kita maknanya kalau siapa yang ada wang yang lebih sikit, dia boleh pergi ke sektor swasta, mendapat dari segi perkhidmatan daripada sektor swasta. Tapi yang menjadi isu kita sekarang ialah perkhidmatan di jabatan di hospital dan juga kerajaan. Ya ampun, kalau kita tengok tu sedih. Memang sedih. Dan bila saya sendiri saya pergi, walaupun saya kerja di UKM, maknanya kami ada laluan khas untuk pesara daripada UKM, itu pun saya rasa dengan doktornya sampai makan tengah hari pun tak sempat. So itu di hospital tu. So belum lagi yang sampai petang macam hospital mata ini, wear and tear kan. Belum lagi yang lain. Tapi I must congratulate lah kita dalam keadaan yang begitu serba kekurangan ini, dengan penuh cabaran, our doctors are very very dedicated. Tapi timbul persoalan bila bila Datuk sebut tentang doktor, semalam pun timbul satu isu yang begitu sensitif. Pihak-pihak doktor dikatakan ramai yang dah kena buli. Cerita bullying ni memang kita dengar lah, especially bila dia orang houseman and things kan. Itu memang kita biasa dengar lah. Tapi saya rasa isu yang lebih penting ialah kita punya supply of doctors. Lebih berat lagi doktor gigi. Lagi tak ramai lagi dan jenis-jenis penyakit lagi, mental health and things like that. But I think COVID-19 ini betul-betul mengajar kita ya, tadi disebut 3S lah, 3C dan sebagainya. We talk about in general, this is the VUCA world VUCA tu iaitu volatile, uncertain, complex and ambiguous ni. Memang banyak benda yang kita tak sangka selama ini dah mula berlaku, dan saya rasa kerajaan memang amat prihatin tentang isu yang berlaku. Belum lagi kami di Sabah Sarawak nak pergi ke pendalaman, dan juga doktor-doktor macam saya kata tadi yang saya pernah pergi ke klinik kesihatan di pendalaman. Bila saya sampai je, saya kata saya nak jumpa medical assistant dengan orang. Sekali dia orang tunjuk saya kat belakang tu. So bila saya pergi, saya ingat dia mekanik. Dengan muka dia comot dengan apa ni. Dia punya tu, dialah juga yang membaiki bila benda rosak. Dialah nak menunggu peruntukan. Bukan salah dia. Cuma benda tu immediate. Kalau di bandar mungkin benda tu boleh cepat dilakukan. Tapi inilah maksudnya, maknanya kemudahan tu memang jauh lah kita punya, apa kata tadi yang saya sebut, kesenjangan tu. Itu yang Sabah Sarawak yang selalu minta tambahlah lebih mana yang ada. Kalau boleh saya tambah sikit pasal kesihatan ni, ada menarik sikit. Memang 41.2 bilion untuk health ministry ni, untuk kesihatan, untuk penambahbaikan dan sebagainya, setuju dengan Abang. Tapi ada satu perkara yang menarik sikit dalam bawah kesihatan ni, sugar tax. Sugar tax increase 40 sen per liter kepada 50 sen, 10 sen naik. Okey.
ada dua implikasi. Satu, barang-barang yang melibatkan syugar akan ada kenaikan. Tapi satu perkara yang saya fikir boleh dilihat daripada perspektif lain, sekatan ialah penyakit diabetes, kencing manis, apa sebagainya, yang menjadi isu besar di dalam masyarakat kita sekarang ini. Yang itu saya rasa penjagaan kesihatan ini satu perkara yang perlu diberi kesedaran kepada rakyat Malaysia. Okey, banyak lagi persoalan sebenarnya yang akan kita kongsikan, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda saya ingatkan lagi, saya percaya anda juga di luar sana mungkin ada juga pandangan-pandangan, pendapat yang mungkin ingin anda lontarkan, ingin anda kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu yang berada bersama saya. Jadi jangan lupa, saya ulangi lagi dua talian yang kami sediakan kepada anda, 03-2697-9767 dan satu lagi talian tentunya 03-2697-9768. Kita masih lagi bercakap tentang merealisasi belanjawan 2024 Malaysia Madani. Jumpa lagi.